buat bu? Aku tengah baca buku ni. Mana ni? Ya betul ni. Aku datang tadi. Sambil jalan ambil baca buku kan. Buku pelangi-pelangi. Oh, mesti lah pelangi konspirasi gerakan sosial LGBT kot. Ui. Tapi bukan, benda ni bukan cerita pasal cara nak buat LGBT. Dia ni buat kau cerita takut je. sejarah-sejarah LGBT. Tapi takkanlah muka kau macam muka kau ni menarik sangat baca buku macam tu. Menarik. Betul lah. Aku Kita rasa boleh kaji muka benda dia macam menarik tak? LGBT. Tapi macam menarik je untuk kita kupaskan. Boleh lah dengan situasi masa sekarang ni. Kita boleh try sebab sekarang banyak LGBT mat. Betul. Jom. Saya dapat daripada rakan saya sendiri adalah buku ini. Konsentrasi LGBT ini. Buku ini mengandungi banyak pelbagai segmen-segmen yang menarik yang kita boleh kupaskan bersama rakan saya. Dan buku ini juga ditulis oleh Hasalina Hasan yang mana mereka telah pun menulis buku ini sejak berzaman-zaman lagi. So kita boleh kupaskan selepas ini bersama rakan-rakan saya. Tunggu selepas ini. Assalamualaikum, bersama saya moderator anda untuk hari ini. So tanpa membuang masa dan saya ingin mengupaskan lebih lanjut tentang apakah itu LGBT dan konversasi LGBT bersama rakan-rakan saya sendiri. Inilah rakan-rakan saya, inilah panel untuk pada hari ini. Saya bertanya kepada Tuan Haji Ismi sendiri, apakah itu LGBT? Boleh tak beritahu kepada kami semua apakah itu LGBT sebenarnya? Okey, baiklah. Di sini saya akan menyatakanlah LGBT merupakan satu singkatanlah bagi perkataan lesbian, gay, bisexual dan juga transseksual ataupun dikenali sebagai transgender. Okey, pertama sekali kita sentuh pada bahagian lesbian. Okey, lesbian adalah hubungan seksual yang berlaku antara wanita dan juga wanita lah. Okey, apa yang kita lihat sekarang, isu ini berlaku dalam masyarakat kita yang makin tular, yang banyak kita tengok di media sosial sendirilah, peningkatan makin banyak. Seterusnya kita tengok pada iaitu gay. Okey, gay adalah hubungan seks antara lelaki dan juga lelaki, yang mana yang kita nampak sekarang lah, terdapat beberapa tempat dan lokasi yang berlaku hubungan gay ni lah dalam di Malaysia ini. Kita tengok bersepah tempat-tempat lokasi yang berlaku aktiviti sosial iaitu seperti seks gay ni. Okey, seterusnya seterusnya adalah bisexual, iaitu ketaksuban seseorang ataupun kita kenali sebagai kecenderungan seseorang untuk melakukan seks antara kecenderungan seks seseorang. Contohnya seperti sekiranya orang itu dewasa, dia cenderung melakukan seks terhadap kanak-kanak, manakala ataupun terhadap orang tua lah. Okey. Manakala transseksual adalah apa yang kita lihat sekarang adalah perubahan transgender, iaitu perubahan jantina antara lelaki bertukar kepada sifat wanita. Apa yang kita kenali sebagai itu pondan lah. Okey, transgender ni berlaku semakin tahun semakin meningkat lah dalam kalangan masyarakat kita yang apa yang kita lihat sekarang lah. Okey. Seterusnya, okey, isu ini telah berlaku sejak pada dulu lagi, yang mana kita nampak terdapat segelintir masyarakat yang memutarbalikkan isu ini sehingga menular kepada alaf ini. Okey, seterusnya saya pulangkan balik kepada moderator. So itu yang kita boleh dapat tahu apakah itu LGBT daripada pelbagai jenis dan LGBT tersebut. So untuk yang soalan yang seterusnya bersama dengan Tuan Najmi sendiri, bilakah penyimpangan seks berlaku di kalangan manusia? Bolehkah Encik Najmi beritahu kepada kami semua apakah yang berlaku sebenarnya? Okey, penyimpangan seks ni dia berlaku seusia dengan perkembangan manusia itu sendirilah, apa kita tengok sekarang ni. Okey, bagi masyarakat kita kegiatan persimpangan seks ni dianggap sebagai bercanggah dengan nilai kesopanan dan tidak normal lah. Apa yang kita tengok sekarang, kita tengok masyarakat ni dia bergaul bebas lah tanpa sepadan, yang mana lelaki dengan lelaki tu bersentuhan antara sesama sendiri. Walaupun kita anggap benda tu normal, tetapi apa yang dimainkan di fikiran orang lain adalah berbeza lah. Dan apa yang kita tahu, hubungan seks yang penyimpangan seks ni adalah lebih tertumpu pada kalangan orang yang meningkat usia, iaitu pada usia remaja dan juga dewasa. Okey, perlakuan seks seumpama ini termasuk dalam budaya hedonisme yang menjurus kepada corak kehidupan mencari keseronokan dan kesenangan semata-mata. Contohnya, dia melakukan seks dalam hubungan itu mereka untuk mencari seronok
dan tidak memikirkan apa-apa kesan yang akan berlaku sedemikian yang akan datang. Okey, saya akan pulang balik kepada moderator kita. Okey, iaitu Encik Hafiz. Okey. So terima kasih kepada Encik Najmi. Lagi kita pergi ke segmen yang kedua, iaitu kita bersama dengan Encik Arif, yang di manakah kita nak tahu sebab-sebab berlakunya seks songsang ini di kalangan manusia dan di dunia juga yang berlaku. Tolong beritahu kepada kami semua. Right, Assalamualaikum. InsyaAllah seperti yang Hafiz ajukan soalan kepada saya, iaitu terdapat banyak sebab sebenarnya yang kita boleh dapati, iaitu yang sebenarnya boleh mendorongkan untuk kemunculan golongan ini di dalam masyarakat, tidak kira di masyarakat di Malaysia ataupun masyarakat di seluruh dunia. Iaitu seperti mana yang kita tahu, terutamanya sekali di Malaysia, adalah bercanggahlah dengan norma kebiasaan di dalam sesebuah masyarakat dan juga kehidupan manusia, terutama sekali umat Islam. Iaitu antara sebab-sebab yang kita boleh dapati adalah iaitu kebebasan yang terlampau keterlaluan dan juga tanpa batasan, tak ada limit langsung. Iaitu penerimaan sebahagian masyarakat terhadap golongan homoseks dan juga biseksual ini telah jadikan perbuatan bukan setakat kelihatan normal, but diterima as satu perkara yang betul. So bila masyarakat telah melayan mereka seperti itu, ia telah membuka ruang kepada mereka untuk lebih selesa dan juga lebih berani untuk melakukan perkara terkutuk sebegitu dengan secara rambang dan tanpa rasa malu sedikit pun dalam hati mereka. Seterusnya adalah sokongan daripada pihak-pihak tertentu. Tidak kira lah sama ada dari pihak pemimpin ataupun dari segi pihak masyarakat biasa. Walaupun menteri di Kementerian Pembangunan Kerajaan dan Tempatan, iaitu Ngah Koming, telah menegaskan pada bulan lepas bahawa kerajaan Malaysia memang tidak akan sesekali akan menyokong LGBT ni. Tapi seperti mana yang kita tengok, seperti mana yang kita lihat, walaupun bagaimanapun masih ada lagi kumpulan NGO ataupun individu-individu yang masih menyokong golongan-golongan LGBT ni, sama ada secara silently, iaitu secara senyap ataupun secara terbuka. Iaitu tindakan ini adalah salah satu galakan lah bagi mereka yang golongan seks songsang dan juga LGBT ini untuk mereka mempertahankan kecenderungan mereka dalam perbuatan yang luar tabi'i ini. Iaitu, dan seperti mana kalau nak tahu, kalau penghinaan dan juga ejekan kepada golongan LGBT dan juga seks songsang ni sebenarnya adalah memotivasikan lagi mereka untuk lebih berani, dan juga kerana mereka akan berkata, oh ini adalah penganiayaan kepada kami. So diorang akan gunakan alasan itu untuk diorang terus berani dan cari diorang punya hak kebebasan. Seterusnya adalah, ini terutama sekali ada golongan homoseksual, iaitu orientasi kepada mereka berpunca daripada pengalaman kehidupan mereka sendiri dan bukannya sebab oleh kelainan fizikal semasa mereka kelahiran. Kerana sebahagian ada yang mengatakan bahawa golongan ini adalah kerana semasa dia lahir maybe dia ada sedikit, dia physically maybe ada sedikit macam perempuan, contohnya lelaki ni ada physically sedikit macam perempuan. Tetapi sebenarnya tidak, itu tidak memberi kesan pun. Tetapi yang memberi kesannya adalah life experience sendiri dalam hidup mereka, iaitu sepanjang hidup mereka apa yang diorang telah didedahkan. Iaitu dengan itu kita akan sebab-sebab yang lain juga adalah pendedahan sosial kanak-kanak sejak kecil lagi. Iaitu ini para ibu bapa perlu tekankan ini sejak ibu bapa lahirkan lagi anak-anak mereka. Kerana ini adalah merupakan peranan yang penting dalam pembentukan identiti seks seseorang. Maksudnya bila anak-anak seorang itu telah lahir, ibu bapa sepatutnya kena guide lah and tunjukkan jalan betul yang benar. Kalau betul jantina ni adalah lelaki, ajar dia cara dengan dan juga bangunkan dia dengan cara yang lelaki, bukannya dengan guide dengan ke arah yang perempuan dan sebagainya. Seterusnya adalah kegagalan mendapat kepuasan dengan pasangan sendiri. Ini kita dapat lihat melalui pasangan yang suami isteri yang sudah baru berkahwin ataupun yang sudah lama berkahwin, dua-dua boleh diterima pakai. Iaitu sebahagian daripada mereka dengan alasan mereka cakap, dengan isteri aku tak puas. Aku tak puas untuk mengadakan hubungan seks dengan dia. So that's why aku langgan ataupun aku cari orang baru, iaitu dengan pasangan yang sesama jenis. So dengan itu diorang puaskan nafsu diorang. So insyaAllah saya akan serahkan semula kepada moderator. Okey. Bukan slot seterusnya. Okey, so terima kasih kerana memberikan satu pandangan apakah yang berlaku seks songsang ini. So, kita bersama dengan Encik Zaim, Encik Arif sendiri ataupun dipanggil Zaim. Okey. So, macam mana dan apakah corak yang ada dalam hubungan sejenis ni? Boleh beritahu kepada kami semua? Kami ingin tahu tak benda tu? Okey, corak dan juga jenis. Sepatutnya semua bentuk hubungan sejenis ni tidak kira lah. Dia mempunyai ciri-ciri yang hampir sama. Iaitu gay ke, sama ada dia gay, bisexual, transseksual, even gigolo sekalipun, mereka ni sentiasa menyokong dan lindungi antara satu sama lain. Iaitu diorang akan backup each other antara satu sama lain. So
sampai ke satu tahap dia orang dah macam anggap membentukkan satu family gantian, iaitu replacement family dah. Kerana masing-masing akan support jika kalau ada orang memberikan kecaman sebagainya, masing-masing akan support mereka dan hidup seperti pasangan heteroseksual. Dan seterusnya, corak hubungan yang paling popular sekali dan sering diamalkan adalah mereka akan menjalani kehidupan seperti suami isteri biasa, iaitu contoh seperti pasangan yang biasa, iaitu lelaki dan perempuan lah, tetapi ini hubungan sesama jenis, diorang akan anggap juga seperti biasa, iaitu diorang, dan untuk berperanan as parents, diorang akan ambil anak angkat. Yalah, kalau diorang kan hubungan sesama sejenis, jadi macam mana nak perlu dapat anak kandung sendiri kan. So that's why diorang ambil anak angkat untuk masing-masing function as husband and wife. So untuk peranan sebagai suami dan juga isteri juga, mana yang contohlah kalau kita ambil pada lelaki, mana lelaki yang bersifat gentleman kebanyakannya akan jadi suami lah, manakala yang lelaki yang bersifat feminin ataupun lembut akan jadi isteri. So mostly untuk hubungan seperti ini, hubungan sesama jenis, sama diorang berkahwin ataupun tidak, kebanyakan ini tidak akan bertahan lama pun. Kerana selalunya kerana tak ada persefahaman dan juga orang ketiga akan datang lah. Orang ketiga tu pula boleh datang dalam berbagai bentuk, sama ada sesama jenis juga ataupun berlainan jantina. So kerana so that's why dah tiada lagi sehaluan, so tidak dapat berkekalan lama lah. So dari kesimpulannya, apa yang kita boleh dapat kat sini adalah perkahwinan ataupun hubungan seks sejenis ni dianggap as menyalahi lah tata cara kehidupan kita. Dan para expertise dan juga pekaji sendiri pun juga beranggapan tidak dapat terima perkahwinan sejenis as satu model hubungan yang biasa. Ia ada satu hubungan yang luar biasa dan juga aneh sebenarnya. Jadi corak hubungan ini hanya bersifat short term saja, dan dia bukan bolehnya nak macam kita anggap sebagai long term, semua mustahil lah, memang agak susah lah sebenarnya. So insyaAllah saya akan teruskan kepada kawan saya yang lain dan saya akan serahkan kepada moderator kembali, iaitu Hafiz. Okey, terima kasih kepada Tuan Arif atas perkongsian anda tadi. So, untuk segmen yang ketiga, ini bukan segmen yang terakhir, adalah segmen yang ketiga. Kita bersama dengan Tuan Amar kita. Mungkin tak nampak di belakang saya. Okey, so soalan yang pertama saya nak ajukan kepada Tuan Encik Amar. Encik Amar, apakah pandangan Islam terhadap transgender ini? Boleh tak memberikan kepada saya dan juga rakan-rakan yang lain untuk lebih lanjut? Apakah pandangan tersebut? Okey, sebagaimana kita boleh tahu, transgender ni mula-mula sekali dia terbagi kepada dua bahagian tau. Okey, yang first sekali trans lelaki dan yang kedua trans perempuan. Okey, trans lelaki ni kita dapat tahu bahawa trans lelaki ni dia daripada perempuan dia merubah jenis dia kepada lelaki. Dan dia tukar dia punya alat sulit, dia menambah dia buang dia punya ni, dia punya payudara apa semua kan. Okay, yang seterusnya kita pergi ke transpuan. Okay, transpuan ni dia daripada lelaki bertukar kepada perempuan. So macam kita lelaki, kita ada alkum, ada alat sulit. So dia bertukar kepada perempuan, dia buang alat sulit, dia buang alkum, lepas tu dia tambah payudara. Jadi kat situ kita boleh tengok dia merubahkan jantina kita daripada lelaki kepada perempuan. Okay, so kat sini kita boleh dapat tahu bahawa transgender ni merubah-rubah kita punya rupa bentuk asli kita yang sempurna, kita merubah dia menjadi kepada yang lain. So kat sini kita boleh dapat tahu bahawa orang ni Islam sangatlah melarang perkara transgender ni, iaitu menokok tambah ataupun merubah bahagian badan yang sempurna. Dalam riwayat hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, la'ana Rasulullah SAW al-mutasyabbihina bin nisa wal rijal wal mutasyabbihatu bir rijal wan nisa. Maksudnya kat sini Nabi Muhammad SAW sangatlah melaknat pada kaum lelaki yang berubah jadi perempuan dan perempuan yang berubah jadi lelaki. So kat sini kita dapat tahu memang terang-terang dalam Islam ni dia melarang. Sama ada dia menyerupai pun, dalam hadis tadi pun dia dah melarang, apatah lagi kita merubah-rubah kita punya rupa bentuk sendiri kepada yang lain. So kat sini dapat tahu bahawa Islam amatlah melarang sekeras-kerasnya untuk merubah-rubah kita punya keaslian kita. So seterusnya saya serahkan kembali ke moderator kita, iaitu Muhammad Hafiz. Okey, terima kasih Encik Amar. Okey, kita ada lagi dua soalan yang ingin saya ajukan kepada Encik Amar. Okey.
Yang soalan yang kedua, boleh tak terangkan kisah yang berlaku kepada golongan LGBT ni? Kami semua nak tahu apakah kisah yang berlaku di sebalik golongan ini. Okey, sebagaimana kita dah pernah dengar lah, iaitu kaum Nabi Lut. Okey, dia bukannya kaum Nabi Lut tau, tapi Nabi Lut ni diutuskan kepada kaum Sodom ni untuk memperbaikkan diorang lah. Kalau kita dapat tahu, kaum Sodom ni dia antara kaum-kaum yang memulai dulu LGBT ni. So kat sini kita dapat tahu Nabi Lut diutuskan oleh Allah kepada kaum Sodom ni untuk memperbetulkan dia. So Nabi Lut ni dia diutuskan untuk memperbetulkan kaum Sodom. Okey, so kaum Sodom ni dia amat-amat menolak kaum Nabi Lut supaya diorang lebih menyokong, bagaimana Zaim telah memberitahu yang dia kaum Nabi Lut LGBT ni sendiri dia menyokong antara satu sama lain dan menolak Nabi Lut sendiri. So kat sini dia mencabarlah, mencabar ke izin Tuhan. So dengan izin Tuhan turunnya hujan batu dan tempat tu sendiri diterbalikkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. So kat sini kita dapat tahu yang LGBT ni amatlah dilarang, dan hubungan seks songsang ni Allah memang melarang sekuat-kuatnya. Terus saya berikan kepada moderator saya kembali. Okey, itu yang apa kita boleh dengar daripada Encik Amar, bagaimana kisah yang berlaku kepada kaum Nabi Lut sendiri, di mana Allah telah memberikan azab kepada mereka atas perbuatan mereka sendiri. So, soalan yang terakhir yang saya nak ajukan kepada Tuan Encik Amar sendiri, mesti ada penyakit kan Encik Amar yang diperoleh daripada melakukan LGBT ni? Boleh tak Encik Amar berikan tahu kepada kami apakah penyakit tersebut? Okey, dia antara kesan daripada melakukan LGBT ni, dia terdapat banyak penyakit. Salah satunya yang familiar sekarang kita dapat tahu yang penyakit HIV lah. Kalau HIV ni mana-mana pun sebelum kita kahwin pun kita akan cek sama ada kita mempunyai penyakit HIV ataupun tidak. So dengan perkara homoseksual ni, dia boleh melibatkan penyakit HIV. Seterusnya dia ada penyakit seterusnya, dia sifilis. Okay, sifilis ni iaitu penyakit kelamin, penyakit alat kelamin kita yang serius, disebabkan oleh kuman. So apabila kita melakukan perkara homoseksual ni, jadi dia boleh menyebabkan jangkitan kepada kemaluan kita. Dari segi dia boleh merebak melalui dalam darah, air liur, air mani dan cairan vagina sendiri. Seterusnya herpes zoster. Okey, herpes zoster ni dia penyakit urat saraf kita lah. So dia penyakit ni dia macam dia akan efek pada urat saraf kita dan menyebabkan kulit kita melepuh-lepuh dan banyak kesan sampingan daripada herpes zoster ni lah. Okay, seterusnya saya serahkan kepada Hafiz, moderator saja. Okey, so itu yang apa yang kita sudah dengar daripada rakan-rakan kita sendiri, yang mana apakah yang berlaku dan apa sebab yang berlaku terhadap LGBT tersebut, dan penyakit yang boleh kita dapat dari daripada perbuatan kita sendiri yang kita melakukan aktiviti tersebut. So sampai di sini sahaja. Akhir daripada kata saya sendiri, janganlah kita melakukan perkara-perkara terkutuk seperti ini, kerana ia akan menyumbangkan. Kejap. Irfan mana Irfan? Lah, di manakah? Dia kata dia nak datang. Oh, so macam mana? Tak tahulah. Okey, bersama pula kepada saya, iaitu berkaitan dengan sejarah. Macam mana sejarah budaya seks di Timur Tengah. Jadi sejarah budaya seks di Timur Tengah ni dia bermula dengan agama, yang mana dia asal usul daripada sodomi berlaku di tempat penyembahan dewa-dewa androgini, iaitu dewa yang mempunyai perwatakan seksual lelaki dan perempuan. Hubungan seks ni dijalin Tuhan-Tuhan melalui perantaraan seperti paderi lelaki dan paderi perempuan, dan piramid tu menjadi sumber alat kelamin ke antara lelaki dan wanita. Jadi seterusnya iaitu berkaitan dengan masyarakat Mesir lah, di mana mereka melakukan ni telah sekian lama.
yang mana wanita yang melakukan perzinaan boleh dikenakan hukuman berat seperti dibakar hidup-hidup, lelaki boleh bergaul dengan secara bebas dengan gundik, iaitu melakukan hubungan seks antara dengan lelaki lain. Tidak ada pantang larang. Tidak ada pantang larang untuk kaum lelaki untuk melakukan sumpah mahram. Malahan tidak ada istilah homoseksual dan bisexual dalam masyarakat mereka tersendiri. Yang seterusnya iaitu mereka menyokong dan menyarankan keinginan untuk mencintai dan dicintai jantina. Golongan yang Uranistik ni, yang mana mereka mengungkapkan keagungan cinta mereka yang bersifat homoseksual dengan menyamakan perhubungan maskulin mereka sama seperti Jesus dan jin. Jadi kita seterusnya iaitu gerakan gereja gay. Sejak dari dahulu lagi, pihak gereja ni dia menentang perilaku homoseksual dan telah menjatuhkan hukuman pada para pelakunya. Oleh sebab itulah pihak gereja ni menjadi musuh utama kepada para pengamal seks sejenis. Golongan ini hanya mempunyai dua pilihan, sama ada untuk memisahkan diri mereka daripada gereja ataupun kembali semula kepada Tuhan sebagai orang yang ingin bertaubat daripada dosa-dosanya. Seterusnya iaitu gerakan feminisme dan lesbian. Gerakan feminisme ini memperjuangkan kebebasan dan kesamarataan untuk golongan wanita. Oleh sebab itu juga mereka ini sebagai golongan pembebasan wanita dan hak asasi wanita. Jadi itu sahaja daripada saya. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.